salam sejahtera. Okey, bertemu kita lagi untuk latihan pengukuhan sistem persamaan bahagian 2. Okey, kita tengok nombor 5. Punca pendapatan raju setiap bulan adalah daripada gaji tetapnya sebagai seorang pegawai pemasaran, sewaan rumah dan perniagaan dalam talian. Jumlah pendapatan bulanan raju ialah RM20,000. Okey, daripada maklumat ni tadi kita tahu punca pendapatan raju ada 3. Gaji, sewa rumah dan perniagaan. Okey, cikgu tulis dalam bentuk jadual seperti ini. Punca pendapatan, okey, gaji, sewa, perniagaan. Okey, jumlah pendapatan keseluruhan ya. Dia kata 20,000. Ini ya, 20,000. Tetapi jumlah pendapatan untuk gaji sahaja, sewa sahaja dan perniagaan sahaja tidak dinyatakan. Jadi kita wakilkan amount ini dengan X sebagai gaji, Y sewa rumah dan Z perniagaan dalam talian. Okey, jadi terhasillah persamaan pertama, X tambah Y tambah Z sama dengan 20,000. Okey, seterusnya. Gaji bulanannya jika ditambah 500. Gaji bulanan sekarang kita dah wakilkan sebagai X. Okey, ditambah 500. Jadi X tambah 500 adalah 2 kali ganda daripada jumlah hasil sewaan rumah dan perniagaan dalam talian. Jadi ini persamaan kedua. Gaji iaitu X tambah 500 sama dengan 2 kali ganda. Jadi 2 dalam bracket ni, okey, 2 dalam kurungan adalah jumlah hasil sewaan rumah dan perniagaan dalam talian. Jadi bila jumlah sewa rumah tambah perniagaan iaitu Y tambah Z. Okey, ini adalah persamaan kedua. Seterusnya, jumlah gaji bulanan dan perniagaan dalam talian pula. Jumlah gaji bulanan dan perniagaan dalam talian. Jadi maksudnya X tambah Z. Ialah 2 kali ganda sewaan rumah. 2 kali ganda sewaan rumah. Sewaan rumah Y. Jadi sekarang X tambah Z sama dengan 2Y. Okey, soalannya, berapakah pendapatan bulanan raju bagi setiap punca pendapatannya? Okey, ini punca pendapatan ada 3. Jadi kita kena cari amount ketiga-tiga X, Y dan Z ini. Okey, ini persamaan 3. Okey, dari persamaan 3, okey, saya jadikan X sebagai perkara rumus. Okey, Z ni tambahkan. Okey, jadi bila pindah ke kanan, dia akan jadi tolak Z. Okey. Ini adalah persamaan 4. Okey, ganti persamaan 4 ini dalam 2. Ini persamaan 2 ya. Okey, jadi sekarang yang X ini saya gantikan dengan 2Y tolak Z. Okey, X tambah 500. Jadi X ini digantikan dengan 2Y tolak Z. Tambah 500 sama dengan 2Y tambah 2Z. Itu hasil kembangan ni ya. 2 dalam kurungan Y tambah Z. Okey, jadi yang ini kita selesaikan. Kumpulkan sebutan serupa. 2Y, okey, kita kumpulkan dengan 2Y positif sini. Bawa ke kiri jadi tolak 2Y. Tolak Z, jadi tolak 2Z. Sama dengan 500 positif bawa ke kanan jadi negatif 500. 2Y tolak 2Y habis jadi tinggal negatif 3Z sama dengan negatif 500. Jadi Z kita 166.67. Ini baru kita dapat pendapatan untuk perniagaan dalam talian. Okey, seterusnya. Ganti Z 166.67 dalam 1. 1 yang ini. Okey. Jadi X tambah Y tambah Z ini dah jadi 166.67 sama dengan 20,000. Jadi X tambah Y. Okey, kita selesaikan. Jadi X adalah 19
833.33 tolak Y. Okey, ini adalah persamaan kelima. Okey, seterusnya ganti Z. Okey, nilai yang dah tahu ni dalam 4 pula. 4 yang atas ni. Jadi dapat X sama dengan 2Y tolak 166.67. Ini persamaan 6. Okey, jadi sekarang ganti 5 yang ini dalam 6. Okey, 5 ini mewakili X. Okey, jadi gantilah. Okey, dekat X tu. Jadi dapat 19833.33 tolak Y samakan dengan 2Y tolak 166.67. Ya, persamaan 6. Okey, seterusnya selesaikanlah sehingga mendapat nilai Y RM6,666.67. Okey, jadi Y ni adalah sewa rumah. Banyak juga sewa rumah dia dapat ni. Okey. Kemudian seterusnya, okey, kita ganti Y ni tadi, nilai dah dapat ni dalam 5. Okey, 5 yang ni. Okey, jadi X sekarang 19,833.33 sen tolak 6,666.67 sen. Jadi X kita dapat RM13,166.67. Tengok gaji dia banyak gaji dia RM13,000 lebih. Okey, kita tengok soalan 6. Encik Abu menanam sayur-sayuran di atas sebidang tanah yang berbentuk segitiga bersudut tegak. Okey, jadi bila sebut saja segitiga bersudut tegak, automatik kita pun lukis ni. Okey, diberi sisi paling panjang tanah tersebut ialah P meter. Jadi paling panjang yang setentang dengan 90 darjah. Okey, letak situ P. Dua lagi sisi masing-masing ialah Q meter. Okey, di sini. Dan 2Q tolak 1 di sini. Okey. Jadi bila ada segitiga bersudut tegak, okey, kita terus fikir ini adalah teorem Pythagoras. Jadi apa jadi sekarang bila teorem Pythagoras? Kalau macam ni, Q kuasa 2 tambah 2Q tolak 1 kurungan kuasa 2 sama dengan P kuasa 2. Okey, ini adalah persamaan pertama. Okey, yang kedua, Encik Abu telah memagar tanah tersebut dengan menggunakan pagar sepanjang 40 meter. Okey, bila cerita pagar, maksudnya di sekeliling. Okey, bila di sekeliling, ianya adalah ukur lilit. Bila dianya ialah ukur lilit, maka ianya adalah perimeter. Jadi apa nak buat? P tambah Q tambah 2Q tolak 1 sama dengan 40 meter. Okey, ini adalah persamaan pertama dan kedua kita. Okey, dah dapat persamaan sekarang ni. Dari yang kedua ini saya mudahkan lagi. Q dan tambah 2Q jadi 3Q. Negatif 1 bawa ke kanan jadi tambah 1. Jadi dapatlah P sama dengan 41 tolak 3Q sebagai persamaan ketiga. Okey, seterusnya ganti dalam yang pertama. Okey, kita tak boleh ganti dalam kedua sebab ini asalnya dari 2. Jadi dengan yang pertama lah. Okey, jadi sekarang Q kuasa 2 tambah 2Q tolak 1 kuasa 2 sama dengan ini yang kita ganti. Sebab ini adalah P kuasa 2. Jadi masukkan saja nilai ni. Okey, nilai ni kita dah ganti dekat sini. Okey, seterusnya kita kembangkanlah. Okey, Q kuasa 2. Ini kembangkan tambah 4Q kuasa 2 tolak 4Q tambah 1. 41 kuasa 2 1681 tolak 2 46Q tambah 9Q kuasa 2. Okey, selesai kembangan kita boleh lihat mana yang sebutan yang sama. Okey, 5Q kuasa 2 sama dengan 9Q kuasa 2. Negatif 4Q, okey, sebutan serupa dia negatif 246Q. Okey. Jadi kita selesaikan. Okey, 5Q 9 bawah sini jadi negatif Okey, seterusnya okey, nilai ni tadi sebab dia punya perkali A negatif. Jadi kita darab dengan negatif supaya perkali A menjadi positif sebelum difakturkan. Okey, dah dapat tu. Okey, kita fakturkan jadi dapat ni lah. Cari nilai, jadi Q-nya adalah 105/2 dan Q sama dengan 8. Okey, ganti nilai-nilai Q ini dalam persamaan 3 ni yang paling mudah untuk cari P. Okey, sekarang P sama dengan 41 tolak 3. Q tu kita ganti 105/2.
Jadi dapat P yang pertama, negatif 166.5. Tetapi, adakah panjang ada nilai negatif? Okey, yang ini kita abaikan. Kerana nilai panjang tiada yang negatif. Okey, jadi kita ambil pula Q8, ganti pada tempat yang sama, persamaan 3. Jadi 41 tolak 3 kurungan 8, jadi P adalah 17. Jadi apa kesimpulannya kat sini? Okey, P17, Q8. Maka panjang sisi tanah adalah 17 meter. Okey, iaitu P panjang ni 17 meter. Kemudian 8 meter untuk nilai Q. Dan 15 meter ni mana saya dapat ni? 2Q tolak 1, jadi Q tu kita ganti nilai 8. 2 darab 8, 16 tolak 1, jadi dapatlah 15 meter. Okey, kita tengok nombor 7. Buktikan bahawa suatu garis lurus yang melalui titik kosong negatif 3 menilang suatu lengkung X kuasa 2 tambah Y kuasa 2 tolak 27X tambah 41 sama dengan sifar pada titik 2, 3. Adakah garis lurus itu akan menilang lengkung itu pada titik yang lain? Jelaskan. Okey, kat sini kita dah ada persamaan yang pertama dalam ni. Okey, dah ada satu. Itu ni nilai ni kita dah ada persamaan dia. Okey, ini saya keluarkan sebagai persamaan 1. Okey, seterusnya cari garis lurus dulu. Okey, sebab ni kata suatu garis lurus, kita tak tahu apa garis lurusnya. Tapi dekat sini dia ada bagi 2 titik. 0 negatif 3 dan 2, 3. Dengan 2 titik ni awak boleh cari kecerunan. Okey, ini dah belajar waktu tingkatan 3 macam mana kita nak bina garis lurus. Okey, ini adalah bentuk arm garis lurus. Kalau masih ingat, Y sama dengan MX tambah C. Okey, sekarang kita cari M. M itu kecerunan lah menggunakan 2 titik ini. Okey, jadi kalau waktu tingkatan 3 dulu dah belajar, ni cikgu ingatkan balik lah. Okey, kecerunan, cari M. Okey, lantik kan? X1, X2, Y1, Y2. Apa rumus kecerunan? Okey ni. Okey, 3 tolak negatif 3 per dengan 2 tolak 0. Okey, ni ingat balik sahaja. Jadi M kita adalah 3. Okey, jadi bila M dah 3, jadi persamaannya Y sama dengan 3X tambah C. C sekarang kita ambil dari ni. Sebab titik ini berada pada paksi Y. Okey, jadi C-nya dah terang kat situ. Okey, C itu adalah pintasan Y. Itu adalah negatif 3. Jadi dapatlah, okey, Y sama dengan 3X tolak 3. Okey, dah dapat sekarang garis lurus. Okey, ini adalah persamaan kedua. Persamaan pertama tadi yang atas ni Okey, sekarang ganti 2 persamaan baru kita dapat dalam persamaan pertama. Jadi ini adalah Y kan? Okey, X kuasa 2 sama. Y ni ganti dengan 3X tolak 3 ni Jadi kuasa 2 sebab di sini juga kuasa 2. Tolak 27X tambah 41. Kopi sahaja sama dengan sifar di sini. Okey, jadi dapat apa? Kembangkan yang ini. Okey, seterusnya kumpulkan sebutan serupa dan selesaikan. Yang ini semua adalah gandaan 5. Jadi boleh bahagi dengan 5 dulu. Okey, jadi dapat ni nilai barulah 2X kuasa 2 tolak 9X tambah 10 sama dengan sifar. Barulah difaktorkan dan dapat jawapan X 5/2 dan juga 2. Okey? Okey, ganti nilai-nilai X dalam persamaan 2. Ni yang simple ni. Okey, jadi 3X tolak 3. Okey, X yang pertama kita gantikan 5/2 tolak 3. Jadi dapat Y sama dengan 9/2. Okey, seterusnya ganti pula X yang kedua iaitu X2. Jadi dapat Y adalah 3. Okey, jadi ialah garis itu menyilang lengkung pada titik lain. Okey, ini adalah titiknya 5/2 dan juga 9/2. Yang 2 dengan 3 ni dah tak perlu ambil lah sebab dia memang ada kat soalan. Okey, itu saja.
Okey, nombor 8, sekeping papan yang berbentuk segi 4 berukuran Y cm panjang dan 3x cm lebar. Okey, dia sebut segi 4, cikgu lakar segi 4. Okey, dia kata Y panjang jadi Y di situ dan 3x lebar di sini. Okey, seorang pekerja ingin memotong papan itu kepada 2 keping. Papan kecil berbentuk segitiga bersudut tegak. Okey, jadi kita potong 2, dapat ni. Okey, kemudian perimeter bagi setiap segitiga ialah 24 dan ukuran sisi terpanjang segitiga itu ialah X tambah Y. Okey, sisi terpanjang X tambah Y. Okey, dia suruh hitung luas papan asal. Okey. Jadi kat sini ada maklumat perimeter. Jadi perimeter segitiga, okey, ukur lilit segitiga. Jadi kita boleh buatlah Y tambah 3X tambah X tambah Y sama dengan 24. Itu cerita perimeter. Okey, persamaan kedua. Okey, dia dah bagi segitiga ni dan setiap segitiga ada sisi. Jadi kita boleh guna teorem Pythagoras macam soalan 7. Okey. Jadi 3x kuasa 2 tambah y kuasa 2 sama dengan x tambah y kurungan sebab dia ada operasi kuasa 2. Ini adalah persamaan kedua. Okey, dari yang pertama ni tadi kita ringkaskan dia lagi. Okey, y ni tadi sekali kan. Okey, dapat ni. Kita dapat y sama dengan 12 tolak 2x ni ganti dalam 2 dia ni Okey, jadi 9x kuasa 2 ni saya dapat dari sini, saya kembangkan. Okey, jadi 3x kuasa 2 jadi 9x kuasa 2. Y kuasa 2 kekal ni. Okey, yang ini saya kembangkan sebelah sini. Jadi x kuasa 2 tambah 2xy tambah y kuasa 2. Okey, jadi macam mana kita nak selesaikan ni? Nampak kan y kuasa 2 yang saya merahkan ni? Dia ada di sebelah kiri dan kanan. Jadi dia boleh dihapuskan. Sebab apa dia boleh dihapuskan? Bila kita kumpulkan dia, y kuasa 2 yang positif ni bawa ke sini akan jadi tolak. Jadi y kuasa 2 tolak y kuasa 2 dia jadi sifarah dah tak ada Okey, jadi saya potonglah. Siap-siap. Okey, apa yang tinggal? Cuma ini. Saya bawa x kuasa 2 dan 2xy ke sebelah kiri. Okey. Jadi samakan dengan sifar. Jadi sekarang y hanya ada satu saja yang perlu digantikan dengan 3 ni Okey, jadi 9x kuasa 2 tolak x kuasa 2 tolak 2x. Okey, y ni kita ganti ni. 12 tolak 2x. Okey, sama dengan sifar. Okey, yang merah-merah ni sebutan serupa. Jadi kita selesaikan. 9x kuasa 2 tolak x kuasa 2 dapat 8x kuasa 2. 8x kuasa 2 tambah 4x kuasa 2 jadilah dia 12x kuasa 2. Okey, tolak 24 ni yang ni lah. Okey, sama dengan sifar. Dekat sini kita faktorkan dia. Okey, dah faktor, dapatlah nilai x yang pertama sifar, x yang kedua adalah 2. Okey, apa nak buat ni? Ganti nilai-nilai x dalam persamaan 3. Okey, ni simple ni. Jadi y sama dengan 12 tolak 2x ni tadi. X yang pertama sifar. Jadi y yang pertama 12. X yang kedua adalah 2. Jadi masukkan nilai. Dapat 8. Okey. Maka panjang papan sama dengan 8 cm. Lebar dia, kenapa 8? Nah ni y ni 8. Okey, lebar dia 3 darab 2. Jadi dapat 6. Sebab 3x jadi 3 darab 2. Kita guna ni 8 dengan 2 punya pasangan. Kita tak guna 12 dengan sifar. Okey, sebab mana boleh dia punya lebar sifar kan? Jadi kita gunalah pasangan yang ada nilai ni. Okey. Okey, dan luas dia, luas adalah dia nak luas papan asal. Jadi panjang darab lebar 8 darab 6. Rajah di sebelah menunjukkan pelan sebuah bilik yang berbentuk segi 4 tepat. Okey, sebidang kapet berbentuk segi 4 tepat juga diletakkan pada jarak 1 meter dari dinding bilik itu. Okey, luas dan perimeter kapet itu masing-masing ialah 8.75 meter persegi dan 12 meter. Cari panjang dan lebar dalam meter bagi bilik itu. Okey, ini bilik Kita tak tahu panjang dan lebar bilik. Jadi panjang kita anggarkan dia adalah y. Okey. Ini panjang kita anggarkan dia y. Dan dia punya lebar kita anggap dia x. Okey, cikgu keluarkan permaidani. Ini permaidani bukan bilik Okey, cikgu lukis besar sikitlah. Okey. Jadi dia punya lebar permaidani ni, okey, disebabkan bilik y, permaidani ni kiri kanan tolak 1 tolak 1. Jadi y tolak 2. Okey.
Kemudian dia punya lebar ni tadi, atas bawah tolak 1. Okey, jadi X tolak 2. Okey, ini sekali lagi cikgu bagi tahu ini adalah karpet ini bukan bilik. Okey, karpet ni tadi saya lukis besar sikit. Okey. Kemudian okey, dalam soalan ni dia kata luas. Jadi luas segi 4 adalah panjang dan lebar. Okey, panjang dan lebar dia dapat 8.75. Okey, panjang dia Y tolak 2 dia punya lebar X tolak 2. Okey, ini persamaan pertama. Kemudian dia cerita perimeter. Jadi perimeter kena tambah keliling lah. Okey, jadi ada 2 kali Y tolak 2 tambah dengan 2 kali X tolak 2. Jadi sama dengan 12. Okey. Okey, persamaan 1 dan juga 2. Okey, dari yang pertama, okey, kita kembangkan dia. Ni Y dengan X jadi XY. Macam biasalah kembangkan. Okey, kemudian selesaikan sebutan serupa kalau ada. Kalau tak ada, biarkanlah. Okey, ini adalah persamaan ketiga. Kemudian dari yang 2 ni pula, okey, kembangkan dan kemudian sama jugalah ya. Kita selesaikan sebutan serupa jika ada. Okey, seterusnya ni dapat 20. Ni sebab tadi 2Y 2Y, jadi Y bahagilah dengan 2. Jadi 10 tolak X adalah persamaan kelima. Okey, ganti yang kelima ni dalam yang ketiga. Okey. Okey, 5 ni adalah Y. Jadi ketiga ni ada 2 kali Y XY dan juga tolak 2Y. Jadi XY, Y tu 10 tolak X. Dan tolak 2Y, Y tu ganti juga 10 tolak X. Macam biasa dikembangkan. Kemudian dikumpulkan sebutan serupa. Okey, saya dapat ni negatif X kuasa 2 tambah 10X tolak 24.75 sama dengan sifar. Okey, ni nak faktorkan guna kalkulator, syaratnya perkali A mesti positif. Okey, jadi kita nak jadikan dia positif, kita darab dengan negatif lah. Okey, dan 24.75 ni saya nak jadikan dia nombor bulat. Okey, jadi saya darab negatif 4, dapatlah 4X kuasa 2 tolak 40X tambah 99 sama dengan sifar. Okey. Seterusnya ini adalah hasil pemfaktoran. Ni saya faktor 2X tolak 11 dan 2X tolak 9 sama dengan sifar. Jadi X saya adalah 11/2 dan juga 9/2. Okey, kemudian saya ganti nilai X ni dalam 5. Sebab 5 ni yang nak cari Y kan. Okey, jadi Y sama dengan 10 tolak 11/2 dapat 9/2. Kemudian 10 tolak 9/2 pula. Okey, dapat 11/2. Tengok nilai dia sama je kan. Okey, 11/2 gandingan 9/2. 9/2 gandingan 11/2. Okey, maka panjang dan lebar bilik itu 5.5 meter. Mana dapat 5.5 meter? 11 bahagi 2. Dan 4.5 meter. Mana dapat? 9 bahagi 2. Rajah di sebelah menunjukkan sekeping kadbod berbentuk segi 4 tepat PQRS dengan luas 224 cm persegi. Okey, tengok bila ada cerita luas segi 4 tepat. Jadi terus ingat, apa luas segi 4 tepat? Panjang darab lebar. Jadi, apa persamaan pertama dah dapat dah ni Okey, apa dia persamaan pertama ni? Okey, ni Y darab 28X sama dengan 224. Okey, panjang dia 28X, lebar dia Y. Okey, ini adalah persamaan pertama. Kemudian ringkaskan. Sebab dia boleh diringkaskan. Jadi Y sama dengan 8/X adalah persamaan pertama. Okey, kemudian ni. Satu semi bulatan STR telah dipotong daripada kadbod. Ni warna krim ni. Diberi perimeter kadbod yang tinggal ialah 72 cm. Okey, ni dia cerita perimeter. Jadi bila perimeter, kenalah ukur keliling kadbod yang tinggal kan. Ini dia potong. Kita nak tinggal jadi apa jadi? Okey, ni. Okey, ini adalah rangka yang tinggal. Jadi macam mana nak cari ni? Okey, ini adalah 28X. Okey, ini Y. Okey, sekarang ni lengkok ni tak tahu. Okey, panjang lengkok awak dah belajar waktu tingkatan 2. Okey, apa dia panjang lengkok? Okey, 1/2 darab pi d. Okey, sebenarnya bukan 1/2 lah. Tapi sebab ini semi bulatan, kita boleh guna 1/2. Okey, sebenarnya lebih tepat panjang lengkok ni adalah sudut per dengan 360 darab dengan pi d. Pi d ni lilitan.
Tapi disebabkan semi bulatan, sudutnya 180. Jadi 180 per dengan 360 dimudahkan menjadi 1/2. 1/2 darab pi 22/7 darab dengan D. D itu adalah dia punya diameter. Okey, 28x. Jadi kita punya lilitan ni adalah 44x. Okey. Okey, jadi kita tambahlah 28x tambah 2y sebab sini y, sini pun y. Ada dua belah y dan tambah dengan lengkok ni 44x sama dengan 72. Ringkaskan. Okey, bagi yang paling ringkas lah, nak mudah kan. Okey, jadi y sama dengan 72 tolak 72x per 2. Okey, ini boleh diselesaikan lagi tu. Jadi 36 tolak 36x. Okey, ada persamaan yang kedua. Okey, ganti yang pertama dalam yang kedua. Okey, yang pertama y sama dengan 8x. Okey, y sekarang kat depan ni je kan. Okey, jadi yang depan y ni ganti dengan 8 per x. Sama dengan 36 tolak 36x. Okey, selesaikan. Okey, x tu darab semua dengan x jadi dapat ni. Okey, 36x tolak 36x kuasa 2. Okey. Ini sekarang bahagi dengan 2 sebab apa, dia gandaan 2 kan. Okey, saya kecilkan. Jadi 18x tolak 18x squared, ini jadi 4. Okey, kemudian kita susun. Okey, bawa semua ke kiri. 18x squared tolak 18x tambah 4 sama dengan sifar. Okey, jadi nilai x dapatlah 2/3 dan juga 1/3. Okey, ganti nilai-nilai x ni dalam 2. Mana 2? Okey ni. Okey, jadi y sama dengan 36 tolak 36. Okey, x yang pertama 2/3. Jadi dapat y 12. Okey, x yang kedua 1/3. Jadi dapat y sama dengan 24. Okey, maka x sama dengan 2/3, y-nya 12. Dan x sama dengan 1/3, y-nya adalah 24. Okey, Cikgu Chi Hong mengarahkan murid tingkatan 4 kembara untuk melukis mural pada dinding kantin sekolah yang berbentuk segi 4 tepat dengan panjangnya 7x yang ini dan lebarnya y. Ini ya. Dua bentuk yang berbeza perlu dilukis pada dinding seperti yang ditunjukkan dalam rajah di sebelah. Okey, gambar ni pun macam soalan 10 kan? Okey. AED berbentuk semi bulatan. Diberi luas dinding 28. Okey, dia bagi luas dinding. Jadi persamaan kita ni ada kaitan dengan luas. Jadi panjang darab lebar. Okey, 7x darab y sama dengan 28. Okey, ringkaskan. Jadi y sama dengan 4 per x sebagai persamaan 1. Kemudian dia cerita pasal perimeter. A, B, C, D, E. Okey, sama bentuk macam yang sebelah tu. Okey, jadi sekarang perimeter 26. Jadi kena cari panjang lengkok ni. Okey, panjang lengkok sama formula macam sebelah. Okey, setengah 22/7 darab 7x sama dengan 11x. Okey, jadi kita tambahkan 7x tambah ada 2y kiri dan kanan. Juga panjang lengkoknya 11x dapat 26. Okey, kita ringkaskan jadi y sama dengan 13 tolak 9x. Okey, ganti 1 dalam 2. Okey. Ganti dalam 2, y ni 4 per x sama dengan 13 tolak 9x. Darab semua dengan x, jadi 4 sama dengan 13x tolak 9x kuasa 2. Bawa semua ke sebelah kiri untuk difaktorkan. Jadi dapat x sama dengan 1 dan x sama dengan 4 per 9. Okey, dia nak cari diameter dan jejari. Okey, diameter kita tahu 7x. Okey, x dah dapat. Jadi gantilah. Okey, diameter 7x, ganti x sama dengan 1 dalam ni dan juga x sama dengan 4 per 9 dalam diameter. Okey, apabila x 4 per 9, diameter semi bulatan ini 28 per 9. 7 darab 4 per 9 kan, dapat 28 per 9. Jadi jejari dia bahagi 2 lah. Okey, kemudian apabila x 1, 7 darab 1, 7. Jejari dia 3.5 sebab diameter bahagi 2 dapat jejari. Okey, itu sahaja. Selesailah latihan pengukuhan bab 3 supaya menjawab persoalan bagi yang bertanya. Okey, sekian sahaja video untuk kali ini. Okey, untuk mengikuti latihan pengukuhan bab yang lain, jangan lupa subscribe ya. Terima kasih.